Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Hari ini saya ingin berkongsikan satu isu yang kabur dalam masyarakat kita, iaitu mengenai mercy killing. Apa itu mercy killing? Korang pun confirm ada yang first time dengar kan? Okay. Mercy killing ataupun nama lainnya iaitu euthanasia, yang berasal daripada bahasa Yunani, iaitu yang bermaksud kematian yang baik, merupakan perbuatan mematikan seseorang. Okey. Amalan ini melanggar undang-undang di kebanyakan negara di dalam dunia pada ketika ini. Isu ini banyak menimbulkan kontroversi kerana wujudnya pelbagai persoalan moral dan etika, bukan sahaja terhadap amalan itu, tetapi juga definisinya sekali. Seperti yang kita ketahui, untuk membunuh binatang yang mendatangkan manfaat terhadap kita, hukumnya boleh dikatakan harus. Tetapi mercy killing ni pula, dia mercy killing ni juga hukumnya boleh jatuh kepada hukum haram. Mercy killing ni hukum asalnya, pada asalnya adalah haram. Tetapi pada zaman kini, setelah diberitahu oleh, setelah dikeluarkan fatwa oleh mufti negeri, ianya boleh dijadi bertukar kepada hukum harus dan juga wajib. Tetapi ianya akan menjadi haram apabila seseorang doktor, contohnya seseorang doktor itu menjalankan euthanasia dengan memberikan suntikan cyanide. Cyanide ni merupakan suntikan yang boleh membuatkan membunuh. Okay. Oleh itu, perbuatan ini dikira sebagai membunuh. So, kita sebagai umat Islam tidak boleh melakukan perbuatan ini kerana setiap ujian yang Allah turunkan ada sebab dan mengapa ianya diturunkan. Oleh itu kita haruslah menghadapi ujian yang Allah turunkan kepada kita. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya adalah Muhammad Zikri bin Saifullah dan saya akan menerangkan mengenai hukum euthanasia. Disebabkan euthanasia mempunyai dua jenis, iaitu euthanasia aktif dan euthanasia pasif, hukumnya juga adalah berbeza. Euthanasia aktif hukumnya adalah haram di sisi Islam kerana ianya merupakan sebuah tindakan bunuh di mana doktor itu dianggap sebagai pembunuh dan orang yang meminta euthanasia itu sebagai telah membunuh diri. Kedua-dua tindakan ini adalah bertentangan di sisi Islam kerana telah mengambil nyawa yang merupakan milik Allah SWT tanpa sebab yang benar. Perlulah diingat bahawa niat tidak menghalalkan cara, meskipun doktor itu mahu untuk mengurangkan penderitaan yang dihadapi oleh pesakitnya. Bagi euthanasia pasif pula, disebabkan ianya boleh disimpulkan sebagai tindakan menghentikan rawatan pesakit, perlulah kita lihat apakah hukum kepada rawatan itu sendiri. Rawatan hukumnya adalah menjadi wajib jika penyakit itu boleh membawa mudarat yang besar kepada diri sendiri ataupun kepada orang lain seperti penyakit berjangkit. Dan hukumnya menjadi sunat jika penyakit itu tidak membawa mudarat yang besar namun masih boleh mengganggu ibadah seperti puasa dan solat. Seterusnya ianya menjadi harus jika rawatan itu tidak memberikan sebarang kesan, sama ada kesan buruk ataupun kesan yang baik. Dan akhirnya, ini akan menjadi makruh jika rawatan itu menambahkan lagi penderitaan dan kesakitan kepada pesakit tersebut. Daripada semua ini, boleh dilihat bahawa hukum euthanasia pasif adalah harus kerana ianya biasanya dijalankan kepada pesakit yang tidak lagi mempunyai harapan untuk sembuh. Dengan itu, bolehlah ditutup segala alat sokongan kehidupannya, namun masihlah perlu diberi keperluan asas seperti air, nutrisi dan sebagainya. Selain itu, bagi pesakit yang telah disahkan mati otak, ini juga dianggap sebagai orang yang telah meninggal dunia dan segala alat sokongan kehidupannya bolehlah ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan sambung dengan faktor bagaimana euthanasia ini akan terjadi. Okey. Faktor pertama adalah disebabkan oleh faktor ekonomi. Jadi, faktor ekonomi ini sebagai contoh, di Amerika Syarikat, mereka mempunyai taraf hidup
ataupun kos sara hidup yang terlalu tinggi. Jadi keluarga di sana lebih bimbang sekiranya ahli keluarga mereka mendapatkan perbelanjaan perubatan di sana. Jadi mereka akan menggunakan jalan yang mudah untuk mengakhiri hidup ahli keluarga mereka yang sedang tenat, dan mereka akan menjadikan euthanasia sebagai salah satu cara untuk mereka mengakhiri hidup keluarga mereka yang sedang tenat itu. Jadi dalam hal yang sedemikian, Islam meletakkan tanggungjawab terhadap semua perbelanjaan untuk kos perubatan pesakit di hospital. Jadi, kerajaan akan menanggung semua keperluan perubatan pesakit sehingga sembuh. Jadi itu adalah untuk faktor yang pertama. Untuk faktor kedua adalah kerana penggunaan alatan ataupun kemudahan di hospital adalah terhad. Pihak hospital lebih mengutamakan pesakit yang mempunyai chance ataupun dia punya peluang untuk hidup lebih banyak. Jadi pesakit yang mempunyai peluang hidupnya lebih kurang ataupun sedikit peluang kehidupannya akan mendapat sedikit layanan daripada pihak hospital dari segi kemudahan dan juga peralatan. Patutnya benda ni tak boleh kita buat, tak boleh pihak hospital lakukan. Tidak semestinya untuk orang yang lebih banyak chance untuk dia hidup. Sepatutnya pihak hospital haruslah memberikan layanan yang sama kepada setiap pesakit di hospital, dan bukan secara yang mereka anggap seperti itu. Dan pihak hospital perlulah menyediakan kewangan ataupun banyak lagi alatan untuk di dalam hospital mereka supaya dapat menangani daripada mereka menggunakan cara euthanasia ini, kerana ianya tidak mengikut syariat Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syahmi Fahmi Salihuddin dan saya akan menceritakan tentang kesan euthanasia. Antaranya ialah masyarakat akan menganggap bahawa nyawa itu tidak berharga kerana dengan mudahnya boleh diambil oleh para doktor. Selain itu, berlaku kecenderungan doktor melakukan pembunuhan terhadap pesakit untuk menjimatkan kos dan mengurangkan katil di hospital. Seterusnya, euthanasia mendedahkan pesakit terhadap tekanan untuk menamatkan nyawa mereka kerana tekanan daripada pihak keluarga yang tidak mahu membantu pesakit dari segi emosi maupun kewangan. Dan akhir sekali, euthanasia menghalang usaha untuk mencari penawar bagi penyakit kronik. Hal ini demikian kerana orang yang tidak lagi boleh dirawat hanya boleh terus ditamatkan riwayatnya tanpa perlu usaha mencari penawarnya. Kesimpulannya, sebagai umat Islam, kita haruslah percaya bahawa segala kesusahan yang dihadapi dalam hidup ini adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita tidak akan dibebankan dengan ujian yang tidak boleh kita hadapi. Perlulah kita diingatkan bahawa dengan setiap kesusahan pastinya akan ada kesenangan di akhirnya. Kesimpulannya, sebagai umat Islam, kita haruslah percaya bahawa segala kesusahan yang dihadapi di dalam hidup ini adalah daripada Allah Subhanahu Taala, dan kita tidak akan dibebankan dengan ujian yang kita tak boleh hadapi. Perlulah juga kita ingat bahawa dengan setiap kesusahan itu pasti akan ada kesenangan di akhirnya. Orang yang bersabar dengan ujian Tuhan juga tentunya akan mendapat ganjaran yang besar di dunia dan di akhirat. Sekian, terima kasih.